Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam mahabbah, salam sejahtera kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid bin Haji Muhammad Yassin Idris Al-Karomi. Panjang tu Ustaz. Yang sudi bersama kita walaupun pada saat terakhir untuk kuliah kita pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, Ustaz menerima jemputan kita untuk syarah berkaitan dengan soal hati pada pagi ini. Yang berusaha Puan Hajah Rosniati bin Mansur bersama dengan tim Gubernur Iman yang dirahmati lagi dikasihi para pencinta ilmu, muslimin muslimat yang ada yang tak berganjak dari kuliah subuh 6.45 pagi tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dilimpahkan kurnia dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memohon keberkatan bagi majlis kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita di halaqah ilmu pada pagi ini mendapat limpahan rahmat dari Allah dan juga dipayungi oleh para malaikat. Jadi untuk makluman semua, semalam kita dah post untuk kuliah duha bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamrul Zaman, iaitu pada pukul 9 pagi ini. Tapi kita ucapkan salam takziah untuk keluarga Ustaz Muhammad Aizuddin kerana nenek beliau telah pun pulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada almarhumah nenek kepada Ustaz Muhammad Aizuddin. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita baca umul kitab, kita sedekahkan Al-Fatihah pada almarhumah. Mudah-mudahan Allah cucur rahmat, ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Allah lapangkan kubur dan syurga sebagai ganti tempat tinggal untuk almarhumah. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan almarhumah diletakkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Majlis kita diteruskan tanpa melengahkan masa lagi. Dengan segala sukacita dipersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid bin Haji Muhammad Yassin Idris Al-Karomi untuk menyampaikan syarah bertajuk soal hati. Dengan segala sukacita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dina biasa, marilah sama-sama kita mulakan dengan mengikhlaskan niat-niat suci kita. Di samping kita mensyukuri segala nikmat kurniaan yang telah dikurniakan, diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukur dan juga ikhlas niat tadi, Allah akan kurniakan kepada kita lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang ada dalam khazanah Tuhan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan andai kata ada kebaikan daripada kurniaan Allah itu lagi, jangan lupa tolong niatkan untuk pasangan kita, suami atau isteri dan anak-anak serta zuriat keturunan kita, adik-beradik, kaum kerabat, sahabat andai, jiran-jiran, bahkan siapa saja, khusus lagi untuk tuan-tuan guru kita dan utama lagi untuk kedua ibu dan ayah yang tercinta. Amin. Dan andai kata ada niat-niat lain, masukkan serta. Semoga apa saja niat baik, semoga Allah jadikannya untuk kita sebagai niat makbul ataupun makbulah insya-Allah ta'ala. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan memberikan impak ataupun hasil yang terbaik untuk bekal kita sebelum kita bertemu dengan Allah yang tak tahu akan datang pada bila-bila masa. Jadi kita pada pagi ini kita akan ulang sedikit, kita akan sambung daripada pengajian kita soal hati yang kita kaitkan dengan Asma'ullahul Husna, nama-nama Tuhan yang baik-baik, kerana Tuhan Allah menyebutkan dalam suratul A'raf, walillahil asma'il husna, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ataupun Allah mempunyai nama-nama yang baik-baik. Jadi setiap kali kita nak berdoa, setiap kali kita nak memohon, sertakan dengan nama-nama Allah tersebut. Contohnya macam mana? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Malik, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ataupun apa-apalah nama-nama Tuhan. Yang mana Tuhan terfikir, tuan-tuan masa nak berdoa tu terfikir, sebut di nama Allah tersebut. Dalam hadis Nabi disebutkan bahawa Allah tu mempunyai 99 nama, sebut je, panggillah dengan nama-nama mana. Nescaya Allah akan jadikan doa kita itu sebagai doa yang makbulah insya-Allah. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung lagi, sambung sikit lagi kita punya pengajian kita tentang apa puan? Tentang Asma'ul Husna ini yang ke-41 kalau salah saya, 41 ke 42? Puan? Tak ada respon. Ada respon. Ya, lambat. Hari ni yang keberapa? Yang keberapa ini kita? 41. 41 Al-Hasib Al-Hasib, Maha Penghisap segala amalan hamba-hambanya. Ya, Maha Tuhan yang Maha menghisap akan hamba-hambanya. Tuhan yang Maha menghitung akan apa nama ni? Akan amalan para hamba. Para hambanya pastinya kita lah. Kalau tidak manusia pun dia apa nama ni, kalau tak manusia pun dia merupakan makhluk yang bernama jin. Jin juga akan dihisap amalan mereka. Siapa jin mana ni? Jin Islam ke? Jin Islam ataupun jin yang tak Islam. Dan termasuklah jin itu ialah malaikat dan juga syaitan. Dia malaikat dan syaitan itu dia masuk dalam kelompok jin. Dia masuk dalam kelompok, dia termasuk dalam kelompok jin. Tapi dia bukanlah jin. Jin tu jin lah. Macam kita bicarakan tentang kucing. Harimau masuk dalam kelompok kucing, betul? Harimau tetap harimau. Singa tetap singa. Cita tetap cita. Tapi dia termasuk dalam kelompok kucing. Kenapa? Cara dia menangkap, cara dia nak menerkam sama. Itu dia masuk dalam kelompok yang sama. Kalau malaikat dan syaitan pula masuk dalam kelompok jin,
Yang mana yang sama dia? Dia kelompok yang hidden. Hidden ni apa? Yang terlindung. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Malaikat nampak kita tak? Dia nampak kita. Kita nampak dia tak? Tak. Begitu Nampak. juga syaitan. Begitu juga syaitan, jin pun kita tak nampak. Kecuali orang-orang yang tertentu je yang Allah bagi nampak, dia akan nampak. Baik, yang ke-41, Al-Hasib. Al-Hasibu ataupun kita panggil, kalau kita panggil dengan nama Ya Hasibu. Ya Hasibu, wahai Tuhan yang menghitung. Wahai Tuhan yang menghisap sekalian amalan para hamba-Nya. Ya. Dimaksudnya hisap bila ni? Di hari kiamat besok. Sebab itu Allah sediakan pencatat amalan kita. Sebenarnya kalau tak ada pencatat tu pun tak ada masalah bagi Tuhan. Tapi perempuan tahu tak? Tuan-tuan tahu tak? Kenapa didatangkan pencatat tu? Raqib dan Atid. Kiraman dan Katibin. Kenapa? Ada bukti. Tak boleh nak dolat dali. Pasal sifat manusia ni, dia suka beri alasan. Dia akan beri alasan demi alasan. Jadi waktu bila di hari kiamat besok tak payah mereka nak bagi alasan, Allah tunjukkan balik lakonan mereka waktu di dunia. Amalan mereka waktu dunia. Dia adakan satu skrin besar, semua orang tengok amalan dia. Dia nak kata apa? Sedangkan dia pelakon dia pada ketika itu. Kita pelakon utama dalam cerita tu. Jadi mana kita nak beri alasan lagi? Manusia ni di dunia tengoklah. Beri alasan macam lah. Kenapa lambat? Jam. Padahal dia keluar lambat. Kan? Tak pernah nak mengaku diri dia salah kerana sesuatu perkara. Melainkan dia salah kerana jam lah. Kerana masalah kereta lah. Masalah macam-macam. Tapi dia tak pernah nak salahkan diri dia kerana alasan nak lepas diri. Namun demikian besok di Yaumil Mahsyar, seseorang itu akan kena hisap. Akan kena hisap atas sesuatu yang dia telah dilakukan waktu di dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam amalan yang diajarkan kepada kita, kalau kita ada sesuatu lah, satu tu sangat kita sayang. Sayangi benda kerana kita menghargai benda tu. Tapi kalau hilang pun, kita tak ada masalah. Benda tu benda dunia. Benda dunia. Contohnya apa? Emas kita ke, ataupun satu benda lah. Handphone kita ke. Kalau nak hilang, nak kata apa puan? Nak kata apa? Dah nak hilang. Allah dah tentukan dia nak hilang. Tak kata apa kan? Namun demikian, oleh kerana sayangnya kita, terutama handset yang canggih kita sekarang ni, nama-nama kawan-kawan, nombor telefon dan lain-lain butiran-butiran penting ada dalam tu. Itu yang kita sayang tu. Jadi kalau kita nak elakkan daripada dianya dicuri orang ataupun ataupun orang dengki kepada kita, iri hati kepada kita sebab satu kelebihan yang Allah bagikan kepada kita, berbanyak sebut ya hasib, ya hasib. Termasuk juga yang orang selalu kata apa nama tu? Yang perempuan selalu baca tu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yang kita bacakan. Apa hasbi tu? Hasbi tu pada hasib lah. Cukuplah bagi Allah sebagai penghitung bagi kami. Yang akan menghisap amalan kami. Memerhatikan kami. Menjadi saksi atas amalan-amalan baik kami ni. Wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik penyerahan untuk kami lakukan kepadanya. Banyakkan baca hasbi Allah wa ni'mal wakil. Semua sekali baca sekali. Hasbi Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa ni'man nasir. Okey, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Minta maaf. Hasbi Allah ke hasbunallah? Apa Okey. beza dia Ustaz? Akak untuk seorang ke ramai-ramai? Kalau seorang dan ramai-ramai juga. Okey, nak dua-dua sekali. Dia takkan boleh jadi dua-dua sekali. Dia kena jadi salah satu. Kalau akak baca seorang, siapa yang tanya ni? Kalau akak baca seorang,
Kalau puan baca seorang, puan yang baca seorang ni, maka bacalah hasbi Allah. Hasbi Allah. Tapi kalau Okey. kita ramai, hasbunallah. Kalau ramai baca apa? Hasbunallah. Hasbunallah. Oh, kalau seorang hasbi Allah. InsyaAllah. Okey, Terima kalau kasih seorang hasbi. Dia hidupkan dengan ya kat ujung. Hasbi Allah. Kalau kami, hasbunallah. Sementara tu nak tanya, sharing saya ada ke tak ada? Ada Ustaz, Ada. ada. Okey, baik. Baik. Jadi hasbunallah banyakkan baca hasbunallah ataupun hasbi Allah ataupun bacalah hasbi Allah ya hasib ataupun apa-apalah yang seumpamanya. Ataupun baca ya hasibu ya hasibu ya hasibu ya hasib ya hasibu ya hasibu ya hasibu ya hasib. Okey. Macam baru ni pernah ada berlaku sahabat saya, satu pejabat, seorang perempuan, dia tercicir handphone dia. Handphone dia tercicir. Yang kawan lelaki seorang lagi, satu pejabat. Kebetulan dia lalu kat situ, nampak ada telefon. Boleh dia tak angkatnya. Dia biar kat kerja tu. Kenapa? Kenapa dia kata pasal lagi tu hati dia baik. Kenapa hati dia baik? Pasal dia tak nak angkat orang punya. Orang punya memanglah orang punya. Tapi kalau awak jumpa nak buat macam mana puan? Ambil lah dulu. Ambil dulu, pegang dengan niat supaya nanti orang tu mesti dia akan telefon. Agak ada tak orang jumpa. Lepas tu daripada pagi sampai ke tengah hari call tak ada, tak berangkat. Lebih kurang dalam petang tu dia tanya kebetulan saya ada kat situ. Saya ingatkan nama-nama Tuhan ni. Kalau hilang, cuba baca ya khaliku ya khaliku ya khaliku ya khaliku. Ulang-ulang baca. Tiba-tiba dia duduk masa kita tengah duduk ramai-ramai sedang ada berbincang pada ketika itu, dia duduk diam, dia duduk tunduk je. Saya tahu dia sedang baca. Perempuan tahu tak? Ketika dia baca tu, ada salah seorang sahabat kita, dia cubalah call. Tiba-tiba orang tu angkat. Orang yang jumpa telefon tu angkat, dia kata dia ada dekat sekian-sekian tempat. Dia sama dekat pejabat saya tu. Jumpa, kemudian dia kata, tak apa, nanti dia datang, dia sama dia kita pergi tempat dia ataupun dia datang tempat kita. Okey, dia datang. Lepas tu, tak lama lepas tu dia datang. Lepas tu saya tanya dia boleh dah dapat dah semua. Dah dapat, kemudian dia pun, saya tanya dia, awak baca tadi berapa kali? Tak sampai 100 Ustaz. Belum sampai 100 lagi. Artinya Allah dah datangkan balik benda tu. Sebab tu betul tak kata Allah, ud'uni astajib lakum. Maksudnya apa? Minta pada Allah. Allah akan kurniakan. Itu kira consider dia minta boleh consider dapat on the spot lah. Dapat terus. Iwan dapat terus apa yang dimohon tu, masya-Allah. Ada pasal bila kita minta pada Allah, Allah akan beri dengan 3 bentuk ataupun 3 cara. Satu yang tadilah, diminta terus dapat. Yang kedua, Allah tangguhkan. Bila Allah tangguhkan? Minta beberapa orang buka Macam bonda boleh buka, ada beberapa orang boleh buka lah. Jangan semua tutup. Saya juga semua cakap seorang-seorang je. Ya Okay. betul Ustaz, tak Ya. apa, ada. Okey, baik. InsyaAllah. Bila kita minta pada Allah, Allah beri kita dalam bentuk macam tadi. Terus beri. Satu. Yang kedua, bila kita minta, Allah bagi dalam bentuk tangguhan. Bila Allah tangguhkan tu? Mungkin besoknya, mungkin seminggunya, mungkin sebulan ataupun setahun, mungkin selepas mati. Itu atas kehendak Allah lah. 2. Yang ketiga, Allah akan beri dalam bentuk macam mana puan? Yang saya pernah sebut, siapa ingat? Satu, Allah bagi cash on delivery. Yang kedua, Allah bagi dengan cara penangguhan. Kemudian nanti Allah akan bagi. Siapa ingat cara yang ketiga? Cepat. Dalam bentuk yang lain, Ustaz. Ya, dalam bentuk lain Kak Salbiah. Allah bagi, kita minta lain dapat. Benar tak perempuan rasa?
Pernah tak perasan? Ada yang lain kita minta, yang kita minta tak dapat, tapi Allah bagi nikmat yang lain. Yang ini kadang-kadang orang-orang kita tak perasan. Orang kita tak perasan, kita minta sesuatu, tetapi lain yang kita minta, lain yang kita dapat. Itu yang kadang-kadang berlaku gitu terutama kita lah, pernah dulu ada anak-anak kecil kita, dia minta nak sesuatu, contohnya dia nak mainan ke, nak apa ke. Kita pun belikan dia, tapi kita tak bagi apa yang dia minta, kita bagi satu benda yang lain, yang lebih sesuai dengan dia. Pernah? Pernah Ustaz. Baik. Itu di antaranya lah. Okey, di antaranya. Jadi, pernah satu ketika malaikat bertanya pada Tuhan. Ya Allah, ini cerita dalam hadis, bila malaikat bertanya pada Tuhan, wahai Tuhan, percepatkanlah makbulkan permohonan permintaan. Orang yang meminta. Kemudian dia meminta, dia berdoa dan sebagainya. Tapi kemudian Allah kata apa? Allah kata, bila malaikat tanya kenapa Allah lambatkan kurniaan itu, kerana Allah kata apa? Kerana Allah sengaja nakkan apa nama tu? Nakkan doa daripada orang tu. Rintihan suara daripada orang tu. Yang rintihan, doa, pengaduan, itu namanya apa? Itulah yang dinamakan munajat. Rintihan, doa, pengaduan, rayuan, itu semua adalah apa dinamakan? Dia sebagai munajah ataupun munajat kita kepada Tuhan. Munajat, tuan-tuan tahu tak datang daripada perkataan apa? Dia datang dari satu perkataan yang namanya najwa. Oh, najwa. Najwa. Ada sahabat kita nama najwa. Najwa tu maksudnya apa? Bisikan. Bisik. Ada orang berdoa menengking-nengking. Ada orang apa nama, dia merayu cara minta tolong lah. Ada minta tolong lah. Ada. Itu berlapar tu siapa tolong. Itu yang dia kata najwa. Najwa ataupun munajat, sesuatu yang kita bisikkan daripada hati kita untuk Tuhan, kepada Tuhan, untuk diperkenankan ataupun dipandang kita. Boleh Baik, itu yang dinamakan munajat. Baik, kemudian kita tengok yang ke-42. Ke-42 dinamakan apa? Al-Jalilu. Jalil apa? Maha besar keagungannya. Jalil ni dia adik-beradik dengan Jalal. Oh tu ada Abang Jalal lah tu. Tu Abang Jalal, kena tanya Jalal. Jalil, yang ni disebut Jalil, yang maha agung, yang maha besar. Yang Jalal dekat mana kita jumpa? Ya Zal Jalali. Yang memiliki keagungan dan kebesaran. Jalal keagungan ataupun kebesaran. Jadi Jalal ni kebesaran lah ni. Jadi yang memiliki kebesaran ataupun keagungan. Pihak adik-adik tu sama, perkataan sama. Cuma yang ni Jalil bersangatan agungnya. Puan rasakan kita ni kedil sangat depan Tuhan. Kedil sangat depan Tuhan, dia maha agung, dia maha besar. Sama dia kita sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, yang buka mic tu, yang belakang ada suara tu boleh off kan. Okey, ada gangguan. Baik. Kemudian kalau seseorang tu dia nakkan supaya naik pangkat ke, ataupun menambah dia punya kebaikan dia ke, ataupun nak sesuatu yang kita buat orang pandang, minta dia buat supaya orang pandang, kerana orang appreciate apa? Menghargai kita. Bukan kita nak dipuji, bukan. Okay, kalau kita buat sesuatu nak orang pandang, orang hargai, banyakkan baca ya Jalilu ya Jalilu ya Jalilu ya Jalilu ya Jalilu ya Jalil. Baca banyak-banyak.
Baca banyak, seberapa banyak yang kita boleh lah. Baca. Kalau misalnya kata kita nak temu duga pun, boleh baca Ya Jalil, Ya Jalil. Sebut dia nama Allah. Padahal dan Al-Quran kata, sebutlah, panggillah nama Allah. Dan saya Allah akan sambut panggilan tersebut. Makbul ya, terpulang pada Allah. Baik, yang ke-43, Al-Karimu. Al-Karimu dia sama dengan Al-Azizu. Rahman. Al-Azizu. Ya? Ya kan? Kat sini Maha Pemurah bukan sama dengan Ar-Rahman. Okey, katalah awak Kami sebut. mulia. Okey Kak. Cuba sebut Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Okey. Awak terjemahkan? Mulia kan? Tak terjemahkan. Al-Quran yang mulia. Tuhan yang maha Takkan awak mulia. takkan nak sebut Al-Quran yang maha pemurah, Al-Quran yang pemurah. Sebenarnya makna dia asal Karim ni, Karim karamah. Karamah. Ha. Mulia. Karamah. Al-Karami. Itu keramat. Keramat lah, Karim lah. Dia berkaitan Karim lah. Karim. Artinya yang mulia. Oh. Asal makna dia yang mulia. Orang ni mulia sebab apa? Sebab dia pemurah. Oh. Sebab dia pemurah itu. Sebab tu ada ketika yang Karim ni yang mulia asalnya. Tapi oleh kerana kemuliaan dia ni sangat pemurah. Dia sebut juga dengan Al-Karim. Kalau disebut Ramadanul Karim. Ramadan yang maha pemurah kan? Ramadan yang mulia. Kenapa mulia dia? Pasal Ramadan tu banyak Allah kurniakan. Banyak pahala. Pahala yang berganda lagi. Itu dia. Faham. Jadi boleh awak terjemahkan dengan Karim dengan mulia asalnya, tapi boleh juga awak terjemahkan dengan pemurah ataupun apa lagi yang rasa sesuai dengannya. Siapa yang nakkan hidup dia, rezeki dia dimurahkan Allah. Murahkan ni bukan sedikit, artinya dimurahkan mudah dapat lah. Mudah dapat, ataupun dinakkan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat, perbanyakkan baca Ya Karimu, Ya Karimu, Ya Karimu, Ya Karim. Tak kisahlah ada orang baca 100 kali, ada orang baca 1000 kali, ada orang baca 5000 kali, ataupun ikutlah saranan daripada tuan-tuan guru yang tuan-tuan jumpa. Ada kawan saya tu, dia jumpa dengan seorang alim, dia kata amalkan 300 kali. Amalkan je lah. Tapi dengan sandaran dia dapat. Semalam tiba-tiba saya baru nak mula mengajar, ada seorang sahabat saya telefon. Ustaz, tolong. Kenapa? Burung dia hilang. Burung hilang. Burung apa? Burung belaan ni, yang burung macam burung kakak tua yang kecil tu, apa nama tu. Hilang. Hilang kenapa? Ada burung gagak kejar dia. Itu dia cabut lari. Jadi nak buat macam mana? Jadi saya ambil salah satu petik daripada nama-nama Allah ni, cuba amalkan. Lepas tu dia mengadu kat saya. Ustaz, belum dapat lagi lah Ustaz. Belum dapat lagi. Saya beritahu dengan dia, kita terus amal. Kita terus amal. Dapat tak dapat tu bukan kerja Kita. Dapat tak dapat bukan kerja kita. Betul bukan Amal yang mana satu Ustaz? Ya. Ada orang yang hilang juga binatang kesayangan. Boleh baca yang mana Ustaz? Bacalah Ya Khaliq. Ya Khaliq. Ya Khaliqu. Izinkan saya sekejap saya nak bangun sekejap. Saya bateri kat habis ni. Saya nak buka current sekejap. Baik. Khaliq. Dia ada beberapa perkara. Ada beberapa nama-nama Tuhan. Ada beberapa nama Tuhan yang boleh kita gunakan. Bacakan. Kita bacakan. Di antaranya yang sebelum ni yang kita jumpa Ya Khaliqu, Ya Khaliqu. Baca je. Baca dia.
Kemudian dia akan bantu kita untuk kalau ada sesuatu yang hilang, dia boleh membantu kita untuk dapatkan balik. Ataupun boleh adalah beberapa lain yang sesuai dengannya. Contohnya ya hafizu. Hafizu, melihara. Ya, yang memelihara. Ataupun ya ghafuru. Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi bila kita minta kepada Allah yang Maha Pengampun, rupanya dia pun boleh membantu kita untuk mencari barang yang hilang ni. Oh. Yang pentingnya apa kak? Yang pentingnya kita yakin dengan Allah. Yang pentingnya kita minta dengan Allah. Minta mesti dengan Allah. Dan Allah, salah satu sifat Allah, dia akan murka kalau orang tak minta dengan dia. Minta kepada pokok. Tak pada batu. Allah akan murka tu. Pasal seolah-olah mensyirikkan Allah lah. Tapi kalau kita minta kepada Allah, dia Allah sangat suka kalau orang semua makhluk ni minta pada dia. Dia berbeza dengan kita kan. Kita ni kalau orang minta, kita suka tak kalau orang minta kat kita? Sekali, dua sukalah. Kita suka kat orang tu, kita tolonglah. Kalau dah kerap sangat, tak ada muka lain lah ni. Tengok muka dia datang je, ni mesti nak minta ni. Kita dah chop dah, sesuatu kat muka dia. Dia datang, padahal dia datang nak menceritakan sesuatu berita baik kepada kita. Tiba-tiba kita chop dia apa? Ni nak minta ni. Dah kita dah buruk sangka dengan dia. Dah label. Dah label dia gitu menunjukkan betapa busuknya hati kita. Dan itu kita buruk sangka pada orang tu dah jadi apa? Itu sifat mazmumah. Sifat yang tercela, sifat terpuji. Padahal contoh kita ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa baik sangka dengan semua orang. Sentiasa baik sangka. Ustaz nak tanya boleh? Ya kak. Contohlah kita buruk sangka ke orang tapi sangkaan kita tu betul. Boleh ke? Walaupun betul, elakkan. Kenapa kita nak buruk sangka dia? Baik sangka je. Walaupun dia tu memang buruk, ya, adalah buruknya, kita sangka baik je. Kita sangka baik supaya hati kita tak sakit. Kan kita nak bicarakan soal hati sekarang ni. Kita nak bicarakan soal hati kita. Kita tak nak cerita pasal soal orang. Baik. Kalau kita bicara soal orang, dia dah masuk nanti tak membawang ke tempat. Boleh faham? Okey. Kita contohnya tuan katalah orang tu dibuatkan kita sakit hati. Cuba fikirkan tentang apa yang dibuatkan kita. Tak sakit hati kita, bertambah sakit tak? Cuba orang menyakiti hati kita ataupun menganiayai kita. Tuan cuba kita buat tak tahu je. Macam mana keadaan hati kita? Lega. Macam tak ada apa-apa berlaku kan? Jadi siapa yang tenang sekarang ni? Kita. Jadi kita buat baik dengan dia. Jadi awak suka yang mana sekarang ni? Yang tenang lah. Bagus sekali. Ya, tahu tak apa. Dan itu pun pembicaraan kita yang diajarkan oleh Nabi. Kita nak hati kita tenang. Macam ada satu kes yang berlaku. Seorang akak tu dia datang mengadu kepada isteri saya tentang ada orang tu duk kata dia macam-macam kata. Lepas itu akak tu jadi macam tak tenang. Jadi saya faham dia mengadu pada isteri saya tu sebenarnya nak mengadu kat kita. Nak beritahu kat kita apa patut buat sebenarnya. Kemudian bila dia tanya pada isteri saya mengadu kat saya, tu saya beritahu isteri saya beritahu kat dia, buat tak tahu je. Kalau orang duk kata kita, duk kutuk kita, duk apalah yang tak memuaskan hati, kita nak buat apa kak? Buat tak tahu je. Buat don't know. Sampai hati bengkak Ustaz. Okey buat bila kita buat bodoh, orang itu dia akan jadi bodoh. Aku kutuk dia, aku kata dia, aku nak supaya dia lawan kita. Bila dia lawan kita, sedap tak dia nak bubur kita?
Dia lagi Dia ada provoke geng lah nak ajak lagi lawan. lah. Dia cari point nak bagi kita lagi. Yes. Kita jangan bagi dia Tak, keluar. dia nak provoke kita. Dia nak provoke kita. Bukan kata provoke is correct. Provoke. Dia nak provoke apa bahasa Melayu? Yelah. Dia nak jadikan kita kawan Provoke. lawan untuk Nak cucuk. nak cucuk kita, nak lawan lah. Nak ajak lawan. Macam saya pernah jumpa ada seorang budak. Seorang budak, dia semayang. Dia semayang kat belakang. Kan budak-budak kan semayang row belakang kan. Belakang sekali. Ada seorang budak ni, dia kacau. Dia kacau ni dia kacau lah, usik lah sebagainya kan. Lepas tu lala budak ni buat tak tahu je. Puan tahu apa dia buat? Dia jatuhkan songkok orang tu. Jatuh songkok. Jadi kawan ni geram. Bila kawan ni geram, kawan ni kejar dia nak balas lah. Itu yang dia nak pun. Budak tu nak apa? Nak ada geng. Ajak main kejar-kejar. Rupanya seorang tu nak ajak main. Yang ini sekarang dia nak ajak kita supaya dia nak provoke kita supaya ajak lawan. Ajak bergaduh. Cuba perempuan, cuba kita buat tak tahu je. Macam seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lalu pada satu laluan itu yang perempuan Yahudi sengaja curahkan ada air kotoran ke ataupun apa-apa dekat tempat laluan Nabi tu. Nabi nak lalu tu dekat situ dicurahkan. Nabi buat apa? Buat bodoh je macam tak ada apa berlaku. Dia kotor kat situ kan. Bolehlah lalu tempat yang tak kotor, tak ada masalah pun. Tu saya tak masalah. Sampai satu peringkat perempuan tu gering, sakit. Lepas tu lalu Nabi SAW tanya mana bagi perempuan yang lalu ada dekat ada macam rumah dia ada bertingkat sikit, dia curahkan air yang dia tak ceritalah keburukan perempuan tu. Perempuan lalu kat sini. Mana perempuan yang selalu dekat sini? Maka orang pada ketika pun beritahu bahawa dia sedang kering, sedang sakit. Rasulullah minta izin nak ziarah dia. Lalu perempuan Yahudi tu dia kata apa? Apakah engkau datang nak balas dendam saat aku dah kena geni wahai Muhammad? Aku dah kena sakit ni, kau datang nak balas dendam ke? Dia buruk sangka pada Nabi lagi. Lama ni dia memburuk-burukkan Nabi. Dan pada saat itu dia memburukkan Nabi lagi dengan keadaan dia kata apa? Apakah kau datang nak balas dendam? Padahal Nabi nak ziarah je. Lalu ada orang dekat situ yang bersama dengan Nabi. Maka Nabi minta dia ambilkan air. Lalu dia beri minum pada perempuan tu. Dengan izin Allah sembuh dia. Sembuh perempuan tu. Ini buat baik kepada orang yang buat jahat kepada kamu. Sunnah. Ahsin ila man asa'a ilaik. Buat baik kepada orang yang menyakiti kamu buat jahat. Oi, bukan senang tu. Hati ni apa bergolodak dalam. Nak balas dendam. Bengkak je. Tapi Nabi lain. Ini contoh kita yang kita nak jadi ikutan. Bila kita kata gitu, itu Nabi Ustaz. Nah tak orang kata bila kita nak ajak orang buat baik tu Nabi. Itu Nabi kah? Kalau kita tak ikut Nabi, kita nak ikut siapa? Takkan awak. Kita takkan nak ikut syaitan. Contoh kita pada Nabi lah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Belajar Ustaz, belajar. Ya, Allah bersumpah dengan nama Rasulullah tadi. Laqad kana lakum. Qad tu sesungguh. Tapi ada lam tu, sumpah. Demi sesungguhnya pada diri Muhammad Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Ada ikutan yang terbaik untuk kamu. Kalau kita nak jadikan ikutan, kita kena cari sesuatu yang baik. Kalau perempuan nak jadi cemerlang, cari siapa orang yang pernah cemerlang sebelum ni. Macam mana cara dia belajar. Macam mana dia cara dapat ilmu. Macam mana cara dia berikan masa. Jangan cari orang yang gagal. Kita nak cemerlang, cari orang yang gagal. Jadilah betul. Jadi yang paling cemerlang dalam kehidupan dunia sekarang ni, yang ada ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu perempuan, banyakkan baca sirah Nabi. Banyakkan baca akhlak Nabi. Banyakkan baca apa-apa yang berkaitan dengan Nabi. Sebab tu hadis Nabi itu ialah apa yang Nabi cakap,
dan apa yang Nabi buat. Itu yang kita nak ikut sekarang. Sebab itu ada sahabat namanya Abdullah bin Umar, adalah Abdullah bin Abbas dan beberapa lain. Dia pergi ke satu tempat, dekat tempat tu dia pusing 3 kali. Bila dia tanya, apa yang kamu lakukan ini? Maka dia kata apa? Aku ni pun tak tahu. Cuma aku pernah lihat Rasulullah. Dekat sini Rasulullah pusing 3 kali. Maka dia pun pusing 3 kali. Dengan sebab dia pusing 3 kali, ada tak kebaikan yang dia dapat? Ada yang dia tahu ataupun dia tak tahu. Gimana? Sebab bila Allah perintahkan sesuatu tu wajib, mesti buat, menunjukkan apa? Benda tu mesti ada baik untuk kita. Kalau Rasulullah larang, Allah dan Rasul larang kita daripada melakukan satu, maka mesti benda tu buruk untuk kita. Tak baik untuk kita, akan memudaratkan kita. Contohnya macam puan, kita beritahu anak kita, jangan main dekat sana. Jangan main dekat depan rumah. Depan rumah ni, anak kita baru 7 tahun, 8 tahun, duk main depan rumah. Kita kadang-kadang datang sekali-sekali kan. Kadang-kadang dia laju, dia tak perasan anak kita. Kita beritahu dia gitu. Okay, jangan main depan rumah. Dan lebih-lebih lagi, jangan main depan sana. Jalan besar. Jalan besar tu haram. Ya jalan kecil ni makruh je. Seolah-olah gitulah. Kenapa kita larang dia jangan main kat jalan besar tu? Sebab kita tahu bahaya. Ya bahaya untuk dia. Bahaya untuk dia, mudarat untuk dia, betul. Sebab tu bila Allah haramkan, mudarat dia untuk kita. Bukan Allah tak ada masalah pun. Kalau kita larang anak kita, cucu kita main dekat jalan besar, siapa yang akan mudarat? Anak lah. Dia lah. Dia nanti yang kena langgar, dia nanti yang akan rasa kesakitan tu. Tapi oleh kerana kita manusia, dia sakit, dia aksiden, kita pun rasa tersusah kerana dia. Allah tak pernah rasa susah. Itu beza dia. Sama juga macam perempuan, kita wajibkan anak kita belajar sekolah. Kenapa kita wajibkan anak kita belajar sekolah? Pasal untuk masa depan dia. Bukan untuk masa depan kita. Tak tahulah kot ada yang suruh anak belajar sungguh-sungguh jadi pandai. Kemudian besok jadi doktor, jangan lupa mak. Bagi mak 1,000, 2,000 sebulan. Itu minta balasan. Itu soal dia nak bagi atau tidak, itu hak dia. Tapi kita dah didik dia dengan akhlak-akhlak yang baik, kenang jasa. Mudah-mudahan dia akan fikirkan. Dia fikirkan tentang mak ayah dia. Macam seorang ibu, ada ibu angkat saya. Dia anak dia tak ramai lah. 14 atau 15 orang. Semangat. Ya, kemudian dah meninggal lah. Tak ramai tu, banyak tu. Kemudian ni puan tahu tak? Sebulan anak-anak bagi dia lebih kurang 12,000. Masya Allah. Dia tak ada rumah je. Dia tak minta pun ni. Cuma dia didik anak dia dengan didik, dengan adab, dengan akhlak yang baik. Kenang budi, kenang jasa. Dan sebulan anak-anak impun-impun bagi ada 12,000. Yang berjaya tu bagi besar sikit, yang kurang sikit bagi kurang sikit dan sebagainya. Itu yang kumpul-kumpul pun 12,000 ke 15,000 sebulan dapat mak dia. Kita tak minta balas dan ibu tu tak minta balas pun. Rupanya Allah nak beri melalui anak dia rezeki selepas dia usia sekian-sekian tahun. Sebab tu puan, apa pun yang kita kendaki mintalah kepada Allah. Perempuan ada masalah peribadi kan? Saya pun ada masalah peribadi. Semua kita ada masalah. Apa pun yang kita nak, tolong minta kepada Allah. Kerana Allah sajalah yang boleh bantu kita. Orang lain tak boleh. Perempuan yang masih ada suami ataupun masih ada anak, minta kat anak. Minta anak sesuatu, anak beri tak? Kadang-kadang minta kat suami bagi tak? Kadang-kadang pun boleh tentu juga. Dia ada duit, dia bagi. Kalau kita memerlukan duit ataupun apa-apa kita nakkan sesuatu, kadang-kadang dia boleh bagi, dia boleh bagi. Kadang dia tak boleh bagi. Cuba minta kat Allah. Allah akan bukakan hati seseorang untuk dia bagi. Walaupun bukan kadang-kadang orang yang begitu kita pun tak percaya orang tu boleh bagi. Lepas tu mintalah kepada Allah. Udu'uni
astajib lakum. Minta kepada akulah yang akan memberikan. Tapi kadang-kadang Allah beri, macam mana Allah nak beri? Allah beri melalui orang ni. Tak sangka anak kita dia nak bagi macam anak saya rajin berikan belikan mak dia emas. Dia dah kerja, dia gaji pertama dia belikan mak dia emas. Semua gaji dia belikan mak dia emas. Habis duit kau belanja mana? Dia tak ada belanja. Sanggup begitu. Lepas tu duit minta kat bapak dia. Tak apalah, bapak dia ada lagi. Tak apalah, dia guna pun banyak pun. Tapi kita banggalah pasal dia boleh memikirkan hadiah untuk mak. Seperti itu satu baiklah tu. Macam perempuan kan, anak-anak ke ataupun sesiapa, kita tak tahu siapa yang akan beri kita lepas ni. Wallahualam. Okey. Kemudian ar-raqibu. Satu lagi je yang terakhir. Raqibu. Apa dia raqibu? Raqib Maha pengawas lagi pemerhati. Yang maha mengawasi ataupun yang maha memerhati. Ataupun maha menyaksikan. Apa yang kita lakukan, dia maha tahu. Maha memerhatikan. Bukan mesti dia mati, dia mesti tengok je, tak. Dia tahu dengan arti mati ni, artinya dia maha tahu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Semua dia tahu. Dulu kalau masa saya sekolah dulu ada seorang sekolah pondok kan, dia ada panggil muraqib. Muraqib ni orang yang sentiasa memerhatikan keadaan kita, mengawasi keadaan kita. Kalau kita keluar landasan, dia akan pastikan kita masuk balik landasan. Muraqib. Kemudian dia akan sentiasa memerhatikan kita, mengawasi kita, termasuk juga dia akan memelihara kita. Boleh juga ya Raqib ni boleh masuk ya Hafiz, boleh masuk ya Muhaimin. Arti yang memerhati, yang mengawasi, yang memelihara. Banyak kan. Kalau kita nakkan kita ni sesuatu, boleh juga kalau barang yang hilang, barang yang hilang, kita hilang barang, minta kepada Tuhan yang maha Raqib ni. Ya Raqibu, ya Raqibu, ya Raqibu, ya Raqib. Ya Raqibu, ya Raqibu, ya Raqibu, ya Raqib. Lagu saya untuk anak saya yang pertama dulu, macam ni lagu dia. Dan yang penting saya rasa bahagia dengan lagu tu. Perempuan nak lagu tu, nak ambil. Kalau tak ada, buatlah lagu sendiri mana-mana. Tak jadi, yang penting bahagia. Ya Raqibu, ya Raqibu, ya Raqibu, ya Raqib. Ya Karim, ya Karimu, ya Karimu, ya Karimu, ya Karim. Apa-apa sajalah yang boleh kita bacalah, mintalah kepada Allah. Kerana bila kita minta kepada Allah, ingat, bila kita minta kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, ingat itu sebagai ibadah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu sebagai ibadah, kita memohon kepada Allah sebagai ibadah, kita sebut nama Allah sebagai ibadah, kita dapat apa yang kita nak ataupun tak dapat, tak ada masalah. Ibadah kita dah masih ada. Ada tertulis, ada tercatat untuk kita pahala kat situ. Sebab tu perempuan, kalau kita mohon sesuatu, Allah belum nak berkenankan, jangan kecewa pasal pahala kita dah ada kat situ dah. Betul puan? Doa tu ibadah, Ustaz? Ya, doa tu ibadah. Al-doa mukhul ibadah. Dia kata mukhu tu otak ataupun satu benda yang sangat penting dalam ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah. Jadi bila awak minta kepada Allah, Allah belum nak berkenankan, jangan kecewa. Betul Kak Nuri ni? Jangan kecewa kerana Allah belum nak beri lagi. Kerana yang tadilah yang kisah malaikat tadi, dia tanya kepada orang, kenapa kau tak berkenankan wahai Tuhan? Kerana aku suka suara-suara yang merintih ni. Kalau Allah tak bagi pun, kurang-kurangnya pahala dah ada dah untuk dia. Kerana ibadah. Contohnya puan, cuba tuan-puan minta doa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sebut tak nama Allah. Bila sebut nama Allah tu dah ibadah tak? Kalau perempuan minta tu, ibadah tak?
tugas kita rasa diri kita kedil di depan Tuhan dengan sebab kita meminta. Kita sangat miskin. Itu dah ibadah dah. Dah ibadah. Ni cerita pada Tuhan lah. Jangan minta sesama manusia. Dia beza. Kata Kak Awa, dia kata apa? Kak Awa kata dia ni sebagai, apa nama? Dia ibadah. Betul. Dia sebagai zikir, kata Kak Awa tadi. Okey? Mudah-mudahan janganlah kita, apa nama? Kita, dan bila kita banyak berzikir, kita banyak menyebut nama Allah, dia sebagai ibadah, tak secara langsung, dia akan menjadikan hati kita tenang. Balik kepada soal hati tadi. Yang penting, hati kita, kata orang Melaka, hati baik kata dia. Yang penting hati baik. Yang pentingnya hati kita tenang lah kuat. Hati rasa tenteram, hati rasa aman, bahagia dan sebagainya. Bila hati bahagia, tubuh badan lain, anggota lain juga akan bahagia. Wallahu'alam. Okey? Saya rasa cukup setakat ni. Saya serah sebelum kita masuk kepada Al-Mujib. Mujib nanti Allah akan makbulkan permohonan kita. Nanti kita serah nanti yang tu kita akan ceritakan datang. Ustaz, Ustaz. Ustaz, Mungkin boleh ada nak tanya? buka soalan ke Ustaz? Ya, Satu sila. atau dua Boleh. soalan lah. Boleh, silakan. Ustaz, Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Apa beza ya Ghafar, ya Ghafur, ya Afuf? Ya Afu. Ya Afu. Afu. Okey, baik. Tiga. Ghafur Tuhan yang maha pengampun. Ghafar Tuhan yang maha pengampun juga. Dia ada isi mubalaghah pada kalimah-kalimah tersebut. Al-Afu Tuhan yang maha pemaaf. Cuma yang kalau puan nak tanya, Allah maha pengampun, mengampunkan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dosa-dosa apa ni, ampunkan tu, samalah. Cuma beza dia dengan Afu, kalau perempuan, maafkan saya Kak ampunkan saya Kak beza tak? Berbeza. Cuma para ulama, dia ada yang setengahnya pendapat, dia ada dua kaul dalam perkara ni. Satu yang dikatakan ghafur tu, bila seseorang itu melakukan apa nama, satu-satu dosa yang dia sedar. Pasal tak? Dia melakukan dosa, dia tahu itu dosa. Dia melakukan dosa, maka itu dia minta ampun kepada Allah. Dia buat secara sengaja lah. Dengan sengaja. Dia sedar dia buat tu. Dia sedar, dia kadang-kadang bukan sengaja. Dia apa nama? Dia tak terkawal diri dia terbuat juga. Okey, satu. Yang keduanya, Al-Afu ada setengah pendapat sesuatu kesalahan yang dilakukan kepada Tuhan dalam bentuk dia tak perasan. Ya Allah, ampunkan kami, maafkan kami. Dan Allah ajarkan doa ini kita baca setiap hari, setiap kali. Berapa kali? Berapa kali kita baca? 17 kali Perasan tak? Masa bila awak baca kat Salvia? Duduk antara dua sujud. Masa bila? Ya, duduk antara dua sujud. Rabbi firli, yang pertama minta ampun. Ya Allah, ampunkan dosaku. Yang akhir, wa'fu anni, maafkan aku. Wa'afini. Ya. Wa'afini tu minta afiat. Dan doa lah kita semua dalam ni, semua dalam keadaan afiat belaka. Amin. Sihat semua, terutamanya saya. Saya ada masalah kesihatan sekarang ni. Ada penyakit lama datang, okey, dia ada masalah. Kalau dia macam ni, dia okey, tak ada masalah lah. Kalau dia datang, dia ada masalah. Jadi kita semua doa, semua kita mudah-mudahan afiat sentiasa. Baik, Amin. terutamanya afiat kita di akhirat. Amin. Okay. Jadi beza dia apa dia tadi? Yang tanya tadi. Pertama, kalau ghafur, dosa kita dengan Tuhan. Kalau afu, dosa kita tadi apa nama? Dosa kita yang kita buat dengan sedar. Kita perasan kita buat tu. Dan kalau afu, kita buat dengan kita tak perasan dosa tu. Ya ke? Ya Allah, saya tak perasan tu lah. Contohnya gitu. Itu beza afu dengan ghafur. Yang kedua, pendapat yang kedua dia kata, kalau dosa kita dengan Tuhan disebut ghafur ataupun ghafar. Tapi kalau dosa sama manusia disebut maaf. Itu yang diorang minta maaf pada Cik Ros tu. Maafkan kami. Maafkan kami.
maafkan kami. Dia tak kata ampunkan kami, tak ada. Pendapat yang kedua lah. Apapun, wallahualam. Walhalnya, mintalah ampun sentiasa. Mudah-mudahan mintalah maaf sentiasa. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Amin. Terima Ustaz, kasih Ustaz Ustaz. nak tanya ni satu. Ya, Kak. Macam doa ni kan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selalu dulu dalam bulan puasa baca kan. Tapi kita boleh tak gunakan sekarang ni lah, mana bila-bila kita gunakan ini. Okey, doa itu diajarkan Nabi kepada Aisyah. Ketika Aisyah bertanya kepada Allah, ya Rasulullah, kalau ditakdirkan aku bertemulah dengan Kadar. Lailatul Qadar, apa yang patut aku buat ya Rasulullah? Banyakkan baca yang doa tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu Tuhibbul anni. afwa fa'fu anni. Itu kalau dia seorang. Kalau dia ramai, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Anni itu kepada Anna je lah. Itu saja. Jadi kita boleh sekarang pun memang boleh baca juga kan Ustaz kan? Tak ada masalah. Khusus pada bulan Ramadan, bacalah pada bila masa, tak ada masalah. Khususlah, Habis khusus awak baca bulan Ramadan. Fa'fu anni. Habis awak baca dalam semayang tu, wa'afini wa'fu anni. Wa'fu anni. Sama juga. Ya, itu awak baca lagi pula. Hari-hari pula tu baca. Dalam semayang lagi tu. Setiap rakaat dah tu. Wallahualam. Okey, ada lagi soalan? Sementara kita nak tutup kuliah kita. Kalau ada lagi nak tanya ke Ustaz berkaitan dengan Asmaul Husna ni, nama-nama Allah untuk kita amalkan. Assalamualaikum. Ustaz nak tanya sikit. Sikit je Kak Okey, Kak Nur Reha. Silakan. Gini, sebab amalan tadi kan kadang kita kata nak istiqamah tiap-tiap hari dah kita buat dah lebih dah 40 hari. Apa ayat-ayat Ustaz buat saat ni sikit tu. Lepas tu kadang kita hari tu terlepas hari tu. Pagi. Lepas tu boleh ke qada petang? Boleh? Tak ada masalah. Amalan pagi. Boleh belakang. Kita nak buat bila-bila tak apa. Dah kita tak lepas maknanya pagi lah, maknanya dah kita tak dah pagi. Kita pun niat nak qada dah pagi kita tu. Dia boleh buat, tak ada masalah. Okey Kak, kalau tak boleh buat petang, dia buat malam dia tak apa. Janji kita buat Ya, untuk hari. kita niat qada lah. Pagi. Ya. Boleh belakang. Sebaik-baiknya. Boleh Okey, belakang tu. Tu. Ya, masih sama. Okey. Okey. Ada lagi soalan lain? Silakan. Cik Ha tanya tu macam seronok sikit lah. Ada selingan-selingan Ustaz cakap Kelantan sikit. Okey, ada Zakiah silakan. Salah? Kalau kita gelisah macam satu hala tu macam mana apa yang patut kita baca? Kalau dia rasa gelisah, rasa satu hala, macam mana kita nak baca apa? Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna, akak tengok satu mana-mana Asmaul Husna yang berkaitan kalau akak baca akak boleh tenang. Contoh baca Ya Rahman Ya Rahim, boleh? Benar? Sebut nama Allah dia mana-mana pun boleh Kak. Mana-mana. Tapi buatlah dia ulang-ulang. Baca dia ulang-ulang. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Yang baik lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak panggil nama Allah tapi sebut dengan nama Allah. Samalah juga. Ataupun apa-apa Kak. Bacalah apa-apa. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wahai Tuhan yang maha, yang memiliki kebesaran dan juga kemuliaan. Bacalah apa-apa. Yang menenangkan kita ni Allah. Sebut dia, panggil dia nama Allah. Pasal tu semua sifat-sifat Allah yang husna, yang maha baik. Okay, wallahualam. Okay, Ustaz. Ya, sama. Ada lagi? Kita buka satu soalan lagi dah kot. Okay, satu lagi. Okay, kalau ada. Kak Nori ni tersenyum. Okay, ada apa-apa? Okay, kalau tak ada. Kalau tak ada kita tutup lah. Ya. Bukan Norini lah Ustaz. Ustaz, itu bukan Norini Ustaz. Mana? Siapa? Ibunda Nur pagi ni. Tak, bukan. yang seorang Norini lagi tu. Nur ini ada. Intan tu Ada? Ustaz. Jangan Ya? Intan. Jangan Intan yang duk kontak Ustaz tu. Yang nama Norini tadi.
Norini Yang tak ada, ada. bukan Norini tu yang tengah tersenyum tu. Yang ni Intan lah yang tu. gambar buka tu. Intan Ada Norini buka ke? Norini mana ada ke? Norini yang tak ada. Dekat skrin saya tak naik. Buka mic. Ada, saya ada. Memang Awak tengah tak senyum nampak. Ustaz pun. Dia tengah senyum dengan ustaz kita dia. Saya. Okey. Bunda okey. Okey. Dan semua baik lagi. Alhamdulillah. Okey, serah balik pada admin. Okey, kita tutup kuliah kita untuk pagi ini. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid bin Haji Muhammad Yasin Idris Al-Karumi yang sudi menerima jemputan kita walaupun di saat yang kritikal, yang akhir. Ustaz kata dah nak keluar rumah dah. Nasib baik Intan dapat tangkap dulu, dapat tahan Ustaz untuk bagi kita kuliah pagi pada pagi ini untuk soal hati. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ustaz yang telah pun syarah kita tentang Asmaul Husna. Jadi kita anggaplah sebagai ibadah, mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tunaikan sama ada permintaan kita tu secara cash segera ataupun dilewatkan ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Amin. Walaupun katalah Tuhan tak berikan apa yang kita mohon, mudah-mudahan kita dapat pahala dalam bentuk yang lain, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita teruslah memohon kepada Allah. Mudah-mudahan yang mudarat, yang dilarang oleh Allah tu kita hindarkan daripada melakukannya. Jadi terima kasih sekali lagi pada Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman. Terima kasih kepada para jemaah yang sudi bersama hingga ke pukul 9.08 pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini dan Allah mudahkan segala urusan kita di manapun kita berada di bumi Allah pada hari ini, insya-Allah. Kuliah kita hari ini ialah pada pukul bersama dengan Al-Fadil Imam Farid, iaitu syarah hadis 40 Imam Nawawi, iaitu pada pukul 5.30 ke 5 suku, Intan? Pukul 5. Hari ini pukul 5. Pada pukul 5 petang ya, bersama dengan Al-Fadil Imam Farid bin Syari, Imam Masjid Al-Qudus, untuk kuliah Asar iaitu Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Teruskan bersama dengan kuliah Asar kita dan juga kuliah Isyak kita pada hari ini. Jadi sebagai penutup sekali lagi, silakan Al-Fadil Ustaz untuk membimbing bacaan tasbih kafarah, menutup kuliah kita dengan surah Al-As. Jadi saya sudahi dulu dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, jangan lupa niat-niat yang baik tu masukkan dan Allah makbulkan semua. Kita sama-sama tutup dengan tasbih kafaratul majlis dan suratul As. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih banyak umur jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.